Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas wash-shahral haram wal hadiya wal qala'id dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Allah menjadikan Ka'bah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan adat dan soal-soal ibadat dan soal-soal hidup. Wasyahral harama, demikian juga bulan-bulan yang mulia. Wal hadiah, dan binatang kurban. Wal qalaidah, dan kalung-kalung binatang kurban itu. Zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang demikian itu supaya kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa anna Allah bikulli syai'in alim, bahawa sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat sebelum ini bercakap pasal binatang, haram memburu binatang. Binatang tidak boleh di tanah haram. Bagi orang yang ihram di luar tanah haram pun diharamkan. Maknanya binatang hidup bebas. Binatang hidup bebas di sini, ayat kita nak bicarakan di sini pula kebebasan bagi manusia. Manusia, hayawan bebas, manusia juga perlu kebebasan itu. Apalah artinya hayawan yang dijadikan untuk manusia ini, mereka hidup bebas. Binatang, hayawan hidup bebas dan merdeka, tetapi manusia hidup dalam ketakutan. Tidak ada makna begitu. Mau semuanya bebas, binatang bebas, bumi ini bebas, bebas untuk beribadat kepada Allah dan untuk menjalani kehidupan. Ayat ini nak menyatakan perkara itu, menyatakan bahawa Kaabah, Makkah, rantau aman. Aman daripada kacau bilau, aman daripada peperangan, aman daripada sebarang gangguan. Pertama, untuk beribadat. Yang kedua, tempat untuk berjumpa, tempat pertemuan, tempat mengadakan seminar, tempat pertemuan seluruh saudara seagama, sesama Islam. Soalnya begitu. Jadi Kaabah merupakan lambang keamanan. Lambang keamanan. Tanah haram merupakan rantau aman contoh di sini. Kemudian rantau aman ini boleh diperluaskan lagi hingga ke seluruh di mana adanya umat Islam. Pertama sekali ayat menyatakan Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Allah menjadikan Kaabah. Kaabah ini, Kaabah datang asal katanya kaf ain ba, ini kata dasarnya Ka'b. Ka'b maknanya buku lali. Buku lali, mata kaki yang sebutnya ni. Ini namanya Ka'bun. Ka'b. Kemudian Kaabah itu datang daripada perkataan yang membawa arti buku lali lah. Buku lali ni, satu kaki bila kita lihat mata kaki tu kiri kanan, kita akan nampak 4 persegi dia. Nampak 4 persegi itu. Jadi Kaabah bangunan 4 persegi. Dia ada bucu, dia sudut, soalnya dia mata kaki. Mata kaki, kemudian 4 persegi ini lambang. Lambang apa? Lambang kepada al-haram, lambang kepada keamanan. Haram maknanya mulia. Haram maknanya mulia. Kemuliaan di sini ialah sebagai tempat bebas untuk mengerjakan ibadat. Tidak ada siapa yang boleh ganggu. Ibadat di sini seluruhnya, bukan saja tempat, tapi cara beribadat, kedudukannya di sini, matlamatnya, semuanya ini mulia. Ibadat haji satu ibadat yang disertai oleh seluruh peringkat manusia.
daripada sebawah-bawahnya hinggalah kepada setinggi-tingginya dengan memakai sepakaian seragam. Semuanya pakaian kain kafan. Kain kafan semuanya. Tak kiralah dia orang muda ke orang tua ke, kaya ke miskinnya, tak kira. Sepatutnya apabila matlamatnya begitu, patutnya tak timbul tempat duduk ni berbeza sangat. Ada yang duduk dengan duduk ramai-ramai, ada yang duduk hotelnya tak entah berapa bintang, makan minumnya orang lain pergi 10,000, dia pergi 30,000. Tak sepatutnya dalam saat-saat ini perbezaan begitu jauh sebab masa ini, tempat ini dan cara ibadat seumpama ini dia merupakan contoh bagi keamanan. Aman tidak ada makna jika ada hati masih menyimpan rasa dendam terhadap satu sama lain. Perbezaan dia begitu jauh antara manusia, perbezaan miskin kaya terutama sekali, ini punca bagi timbulnya rasa sakit hati, rasa dendam. Perbezaan dia begitu jauh. Maulah turun semua peringkat ini kepada seperti mana kain kapan, seperti mana pakaian. Pakaian tidak berbeza, sepatutnya tempat duduk pun jangan jauh bezanya. Makan minum pun jangan jauh bezanya. Sepatutnya begitu pada tempat ini. Sebagaimana kita boleh berhimpun pada tempat yang sama, masjid sebagai contoh, siapa cepat datang awal dia boleh duduk saf yang pertama, siapa datang lewat dia tidak boleh komplain siapa pun dia, mestinya duduk pada tempat dia dapat. Ini dia kebebasan dalam Islam. Ini dia namanya al-musawah, persamaan di dalam hidup ini. Maka ibadat haji sebagai contoh untuk mewujudkan keamanan contoh bagi seluruh dunia. Ayat ini nak memperkatakan perkara itu selepas daripada memperkatakan tentang haiwan haram diburu dan haram dimakan. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram. Allah menjadikan Kaabah maknanya bangunan empat segi itu, bangunan itu al-Baital Haram, rumah yang mulia. Rumah ni mulia ni. Rumah ni dalam setengah riwayatnya menyatakan dibina oleh Nabi Adam AS lagi. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada orang Quraisy, sampai kepada zaman Az-Zubair, sampai pulanya kepada zaman Raja Fahad pada hari ini. Raja Fahad yang terakhir sekali mengubah suai Masjidil Haram yang terakhir sekali, dan para ulama nasihatkan jangan ada sekali lagi raja-raja yang datang depan ini nak baiki lagi masjid ni, dah cukup besar dah. Pasal apa? Pasalnya dibimbangi buat masjid sebagai satu alasan. Lepas masjid tu baru nak dibuat muka lain pula. Buat muka lain, masjid dah besar dah. Kalau begitu stadium lah pula pergi. Jadi oleh itu para ulama bimbang masjid sebagai suatu projek untuk menunjukkan kuasa, untuk menunjukkan tinggalan pada zaman pemerintahannya. Jadi oleh kerana itu kalangan ulama menasihati bahawa baik pulihan yang terakhir sekali, yang kita lihat, yang terakhir Masjidil Haram yang kita lihat itu dikira yang terakhir sekali. Kalangan ulama tidak suka sebenarnya setiap kali raja datang nak baiki masjid, kemudian mengambil namanya. Jadi rumah ni disebutnya Al-Baital Haram, rumah haram, termasuklah masjid. Tapi masjid itu pun Masjidil Haram namanya, itu pasal Kaabah itu. Kaabah. Tuhan jadikan rumah yang mulia itu sebagai tempat tumpuan manusia, qiyaman asalnya qiyaman linnasbi, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalani ibadat, yakni ibadat haji yang paling utama, dan soal-soal hidup di sini. Di sini tempat bukan saja untuk datang buat amal ibadat, tempat untuk membuat seminar, tempat untuk menyelesaikan masalah manusia sejagat, masalah antarabangsa. Sepatutnya di sini tempat persidangan antarabangsa. Sepatutnya di sini. Jika kuasa ada pada orang Islam dan kita tak ada kuasa, tak boleh nak buat apa-apa. Kita lihat resolusi Makkah di antara Fatah dan Hamas mempunyai erti bila dibuat di sini. Mempunyai erti sebab bagi umat Islam tidak ada satu tempat yang lebih mulia, lebih aman daripada kawasan ini. Kawasan Masjidil Haram untuk seluruh umat manusia. Dia bukan seluruh untuk ibadat haji saja, tetapi
qiyaman linnasi, untuk menjalankan ibadat dan soal-soal kehidupan. Tumpuan manusia. Manusia tertumpu bukan hanya dia tumpu untuk buat amal ibadat, tumpu untuk mencari persefahaman, tumpu untuk berkenalan dengan seluruh umat manusia, tumpu mereka pergi ke sini mempunyai erti pelancongan, melancong. Tapi ibadat yang paling utama, melancong di sini mereka akan dapat pengalaman atas sifat mereka sebagai seorang Muslim, pengalaman yang amat berguna untuk mereka bawa balik daripada tanah suci. Kalau pergi setakat nak buat amal ibadat saja, belajar tawaf, belajar sa'i, belajar pakai ihram, belajar melontarnya, tidak mempunyai erti yang lebih. Islam mahu lebih daripada itu lagi. Lebih daripada itu ialah bergaul dengan seluruh masyarakat di seluruh dunia pada satu tempat yang menjadi tumpuan bagi semua manusia. Qiyaman linnasi, sebagai tempat ibadat dan soal-soal hidup manusia. Ibadah haji ini, setiap ibadat itu rumus. Ibadah haji tak ada satu bacaan, tak ada. Semuanya gerak-geri. Orang yang tak pandai baca pun, tak pandai baca, pergi ke Mekah, tak ada tempat yang wajib baca. Keliling cukup lah, lepas tu lompat-lompat daripada Safa Marwah. Tak lompat pun tak apa, jalan kita. Kita kata lompat-lompat tu, ialah dia panggil ramal. Ramal ni berjalan berjalan apa dia panggilnya ni, melompat lah, kita lebih senang, lebih faham, mudah faham. Melompat gitu, jalan melompat-lompat daripada, dan ini lambang. Mengapa pusing? Tawaf 7 kali. Mengapa tawaf? Tawaf ini, tawaf lambang kepada perpaduan. Lambang kepada perpaduan. Asas perpaduan itu ialah Allah, tauhid. Bukannya sebuah batu, tidak. Lambangnya tauhid. Perpaduan ada di sini. Perpaduan. Semua orang, siapa pun dia, mestinya melakukan tawaf yang merupakan lambang ini. 7 kali artinya banyak sebenarnya dalam bahasa Arab membawa arti 7 ini, 7 keliling. Di mana-mana pun angka 7 membawa arti banyak dan kuat. Banyak dan kuat. Maknanya perpaduan mestilah kokoh. Setiap orang yang melakukan amal ibadat haji, seolah-olahnya dia melakukan satu lambang perpaduan yang cukup kokoh. Kaabah itu sendiri dah lambang perpaduan. Tawaf peliknya kemudian lambang perpaduan juga. Lama. Sa'i maknanya kerja sungguh, kerja kuat. Bukan main-main berjalan. Tak, ini mestilah berjalan sungguh-sungguh. Kalau nak riadah pun, nak jogging macam kita buat sa'i tu. Itu sebenarnya caranya. Macam tu. Kita jogging macam lain pula. Jogging ni, itulah soalnya contoh kerja sungguh. Dan semua amal ibadat haji itu menunjukkan kepada satu matlamat, satu falsafah ada di dalamnya, iaitu falsafah hidup umat Islam seluruhnya. Ya, qiyaman linnasi, sebagai tempat ibadat dan soal-soal hidup untuk seluruh manusia. Ya, boleh. Wasyahral haram, juga bulan-bulan mulia. Bulan-bulan yang mulia ini ada 4 bulan. Dia panggil Ashhurul Hurum, bulan haram. Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah. Asalnya itu bulan-bulan haram perang. Kita dah sebut dah dulu. Bulan ini sejak jahiliah dulu lagi mereka letakkan bulan ibadat, tak boleh perang. Bulan ini kalau dia berjumpa dengan orang yang bunuh bapak dia pun, dia biarkan begitu, tak boleh balas. Tapi dia nak balas lepas ni. Habis tamat bulan haram. Bulan haram, bulan aman. Maknanya kalau manusia nak perang pun janganlah sampai perang puluh-puluh tahun. Perang, boleh perang berapa? 8 bulan dalam setahun. 4 bulan lagi, bulan aman. Bulan nak cari makan, bulan nak bekerja, bulan nak ziarah, nak silaturahim dan sebagainya. 4 bulan. Kemudian 8 bulan lagi, bagi-bagilah pulanya untuk tujuan-tujuan lain. Kalau nak perang pun, jangan perang sampai suntuk setahun. Soalnya begitu dalam Islam. Ini perang sampai berpuluh-puluh tahun. Macam mana manusia boleh hidup? Manusia tak boleh hidup lagi. Anak-anak tak boleh hidup lagi. Semuanya akan mati, pupus habis. Ini falsafah. Mengapa bulan haram? Mengapa tanah haram? Mengapa Kaabah? Mengapa haji? Semua sekali ini menjurus kepada satu bentuk kehidupan yang aman. Wasyahral haram, bulan haram. Wal hadiya wal qala'id, dan binatang-binatang kurban dan kalung-kalung binatang kurban. Orang yang datang ke Mekah
dia bawa binatang kurban. Kita sekarang ni tak bawa binatang kurban dah. Saudi dia ada pesan daripada Australia lagi, daripada mana, New Zealand lagi, dah kambing cukup untuk buat kurban. Dulu dia heret bawa kambing nak pergi ke Mekah, bawa kambing. Jadi bila bawa kambing tu dia ditanda datang kepala, dah ada pangkah tanda merah dah. Ini kami nak buat kurban ini kami nak bayar dam ini kibas nak bayar dam. Jadi bila orang tengok, orang takkan apa-apa kan. Apa-apa ke buat apa? Dia masuk ni sebenarnya binatang ni untuk dikurbankan. Mereka tak akan sentuh, mereka tak akan rampas, mereka tidak akan bertindak apa-apa. Bila masuk Mekah, bawa binatang kurban. Sama jugalah kita pun, kita hari ini kita lihat bila orang ni pakai jubah, pakai kopiah, yang ni tak perang punya. Tak perang ni. Bukan perang ni. Tidak. Mengapa? Lambang atas kepalanya kopiah putih, pakai baju jubah ni bukan orang nak perang ni. Tapi sekarang tidak rupanya. Tengok pakai jubah, tengok pula pakai kopiah, janggut pula capur sikit lagi ni. Ini adalah kaedah. Kaedah ni Islam tidak memandang begitu. Haram bagi orang yang sudah ada tanda-tanda untuk pergi buat kerja haji, haram bagi mereka melakukan pencerobohan sebab mereka berada di bumi haram, bulan haram. Kemudiannya pulanya amalan-amalan yang haram mengikat mereka untuk kekal di atas keamanan, keselamatan. Wal hadiya wal qalaid, wal hadiya dan binatang-binatang kurban, wal qalaid dan kalung-kalung binatang kurban. Kalung, mana-mana binatang yang nak dibuat kurban itu dia letakkan kalung supaya orang tengok, ini binatang nak buat kurban, nak bayar dam di tanah suci. Zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kaabah yang dijadikan sebagai rumus wahdah, rumus perpaduan. Rumus perpaduan yang ni dijadikan begitu dengan amal ibadatnya, dengan amal ibadat hajinya, dengan bulan haramnya, dengan binatang yang dibawa, supaya kamu mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Yang ada di langit, yang ada di bumi ini semuanya mahukan keamanan. Mahukan keamanan. Tak mahu hidup ini diganggu. Nak tidur tak boleh, nak makan tak boleh, semua sekali tak boleh sebab hidup mereka terkongkong. Ya, kamu mesti tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu tempat khas dengan undang-undang datangnya daripada langit, bahawa rantau ini rantau aman. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menghukumkan keamanan di rantau itu, biar dalam apa keadaan sekalipun. Li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allah bikulli syai'in alim, dan bahawa sesungguhnya Allah amat mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu manusia ini perangainya menyimpan dendam, ada rasa benci, rasa tamak haloba, rasa macam-macam segala penyakit hati. Ini memang ada pada manusia. Jadi kalaulah nak hasad dengki pun, jadi biarlah bertempat. Biar bertempat. Kalau nak berperang pun biar bertempat. Kalau rasanya ada nak lakukan apa-apa kejahatan, ada tempat. Di sini tidak ada tempat. Di sini bukan tempatnya. Kita sebutnya dahulu, haram maknanya kalau seorang itu membawa hukuman qisas, hukuman jenayah, kemudian dia masuk Mekah, duduk dalam masjid, tak boleh buat apa dia. Tak boleh nak lakukan hukuman terhadapnya, nak tangkapnya, nak apa, tak boleh. Sebab dia berada dalam Masjid Al-Haram. Ada dalam Masjid Al-Haram. Nanti dia keluar dulu. Hanya orang ni tak boleh diberi makan kepada dia. Tak boleh diberi makan, tak boleh diberi tempat tidur, tak boleh diberi, supaya dia keluarlah. Dia keluar. Kalau dalam masjid ni dia duduk bawa kes ke jenayah, pergi duduk berlindung dalam Masjid Haram, maka minum orang tanggung. Apa? Tak mau keluar bila-bila pun dia di situ. Nak selamatkan nyawa. Hukumnya tak boleh beri makan. Tak boleh beri tempat tinggal kepada tempat tidur, tak boleh. Supaya bila dia lapar, dia keluar cari makan, keluar tangkap dia. Macam tu. Inilah dia keamanan yang dijamin oleh Islam, dan keamanan ini sepatutnya diperluaskan ke seluruh dunia Islam. Ke seluruh dunia lah sepatutnya. Dan memangnya boleh dijadikan kenyataan jika umat Islam berkuasa. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, segala-galanya itu tidak wujud disebabkan kuasanya tidak ada. Begitulah tuan-tuan. Kemudian seterusnya, ya'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Allah.